Assalamualaikum. Apa khabar semua? Hai. Dah lama saya tak post dekat dalam YouTube saya ni. Okey, sekarang ni tadi saya baru je balik daripada sebuah kedai aircon dekat dalam sebuah daerah lah dekat Johor Bahru ni, yang mana dia telah mengatakan vacuum itu tidak wajib. Jadi apa yang dia buat dekat Satria saya, okay, saya hantar kereta saya pergi kat situ sebab saya tahu ada kebocoran yang berlaku, di mana saya punya kompresor mula-mula dia macam jauh, dia nak sejuk, lama sangat dia nak sejuk, and then dia terus dah tak nak hidup terus. So maksudnya bila dia tak nak hidup, pressure sensor dah mengatakan bahawa pressure tak cukup. Okey, apa yang berlaku kat situ adalah gas tak ada. So bila gas tak ada, so maksudnya ada kebocoran. Sebab saya cakap ada kebocoran berlaku dalam saya punya kereta ni. Jadi saya pergi situ. So apabila saya pergi situ, and then dia pun selesaikan dah masalah saya. 2 jam kemudian, hanya tunggu barang je. Saya duduk kat situ, saya tengok je apa yang dia buat keliling saya semua. Dia buat kereta kancil, dia buat kereta Wira, dia buat kereta, saya tengok ada lagi beberapa biji kereta. Ada kereta besar juga, tak silap saya Hilux ke Nissan macam tu. So dekat situ yang saya nampak, tak ada satu kereta pun yang dia vacuum. Lepas tu masuk gas main agak-agak daripada tong gas terus masuk dekat dalam sistem aircon. Ini adalah satu kesilapan yang sangat besar. Jadi apabila saya pergi tengok, okey, tak apalah, saya dah tengok ni kereta ni confirm kereta saya pun akan buat benda yang sama juga. Tapi pada masa tu saya tak tengok, saya pergi gunting rambut sekejap, semak rambut saya. Okey. So jadi selepas tu yang saya perasan lah, saya masuk dalam kereta, dia kata dah siap. Okey, saya pun terus masuk dalam kereta. Kompresor hidup mati. Okey, saya pun, bang, sini kejap bang. Saya cakap, cuba abang dengar ni bang. Tengok saya tak sentuh apa-apa, saya duduk kat sini je. So sekarang ni yang saya perasan kompresor saya hidup mati. Saya nak tahu kenapa bang. Sebelum ni elok je bang. Takkanlah tiba-tiba lepas settlekan kebocoran, iaitu ada o-ring yang ada saya punya kabel daripada input ke kompresor, iaitu daripada daripada evaporator. So daripada evaporator pergi ke kompresor, ada kebocoran. Okey, dekat situ dia kata ada kebocoran. Jadi dia tukarlah. Okey, tak apalah, itu takkanlah satu masalah telah menyebabkan ada masalah lain. Yang mana bila saya dah tahu ada kebocoran, saya terus datang on lah. Sebab bila ada kebocoran, minyak tak jalan, kompresor boleh rosak kalau kita biarkan dia jalan walaupun sejuk sikit pun. So itu tak bagus. So saya terus tak hidupkan lah. So setelah beberapa bulan, and then yang ni pun saya teruskan betulkan. Okay, dia cakap apa tau? Dia cakap kompresor saya rosak. Oh, ini ada bunyi pelik ni kat kompresor. Saya cakap dengan dia, abang, saya tengok tadi kan bang, tak ada satu kereta bang vacuum bang. Kenapa bang tak vacuum bang? Oh, vacuum tak wajib, dia cakap. Ni bos tau, bos kat kedai aircon tu. Saya dah tahu kedai aircon tu dah berbelas tahun dah ada wujud kat situ. Memang ramai peminatnya, memang ramailah orangnya. So Bumi Putra lah kan, mestilah Bumi Putra, saya mesti support lah. Sebab saya duduk kat situ sebab ramai orang yang tinggalkan kereta. Dia just tinggal kereta kat situ, dia tahu balik nak sejuk. Tak apalah, saya tunggu kat situ, saya nak tengok apa yang orang-orang ni buat. Dia kata kompresor rosak. Ya Allah, kompresor rosak. Bang, ini bukan kompresor rosak bang, abang dengar betul. Ini hidup mati bang. Hidup mati. Jadi saya nak tanya, abang vacuum tak? Saya tanya lagi sekali, abang vacuum tak bang? Vacuum tak wajib. Kereta lama tak payah vacuum, kereta baru je vacuum. Ya Allah, saya tak tahu apa beza aircon baru dengan aircon lama. Sama je bang. Saya tak cakap lah, saya cakap dari hati. So, sebab saya hormat. Saya hormat. Kalau saya cakap dengan orang, kalau kita cakap dengan orang yang tak pandai ni, dia akan bidas kita. Okay, dia akan tanya macam-macam. Okay lah, saya cakap dengan dia, okay bang, tak apa, saya nak abang vacuum. Sebab sebelum ni masalah ni tak ada. Saya just nak abang vacuum je bang. Okay, abang vacuum. Lepas tu abang just perlu vacuum je. Lepas tu saya masukkan gas sepatutnya. Okay, dekat situ dia dah malas nak layan saya. Dia kata, tak, ni kau vacuum kan? Dia cakap dengan pekerja dia lah. Okay, dia pekerja pun datang vacuum, bawa pun dah slow. Masa tu dia bisik-bisik sikit dengan pekerja dia. Saya pun tak tahulah apa yang dia bisikkan. Mungkin ada hal lain lah. Okey, lepas tu pekerja dia pun datang. Saya pun cakap slow-slow dengan pekerja dia, bang, kenapa bang tak vacuum? Abang tahu abang vacuum kan? Dulu abang belajar kat mana? Ada belajar kat sini.
dulu belajar kat Giamara. Belajar kat Giamara ada bahagian aircon, dia kata. Okay, so jadi seterusnya saya pun tanyalah dia dekat mana semua, takkan saya nak bagi tahu kan. Okay, so dia kata, oh, kita hanya perlu keluarkan gas. Kereta lama tak ada gas tu. Okay, saya pun tanya, apa yang define kereta, apa aircon lama, kereta lama dengan aircon kereta baru? Sebab still 95 ke atas kita dah pakai R1T4A sampai sekarang. Tak ada beza pun gas. Maksudnya sistem tak ada beza apa-apa pun. Cuma beza dia punya control system je lah. Tapi the system itself no different at all. Okay, so apa yang berlaku, dia cakap dia just kena buangkan gas. Kalau kereta lama ada gas, ada udara, dia kata. Udara tu kita dah buang 5 minit dah cukup buang udara. Saya cakap, bang, udara memang boleh keluar bang. Kalau vacuum memang dah negatif, kosong dah tu, confirm vacuum. Lembapan dah keluar ke tak? Lembapan tu apa? Astaghfirullahalazim. Lembapan lah musuh utama untuk aircon. Jadi apa yang dia buat? Dia pun lebihkanlah masa vacuum. So at least dia vacuum lah. At least dia vacuum lah. Tak adalah tak vacuum langsung seperti yang pertama tadi. Jadi bila dia dah buat tu, dia masukkan gas. Okay, so ni pun saya pun balik lah. Saya cakap dengan dia, tak apa abang masukkan je gas berapa-berapa. Sebab saya tahu SOP abang macam ni kat kedai ni. Saya tak kisahlah abang masukkan gas berapa pun. Agak-agak pun tak apalah bang, masukkan je lah, asalkan masukkan gas. So saya pun balik. Dia pernah vacuum selama 10 minit. So sepanjang tu pun saya cerita lah. So salah satu lagi benda yang agak mengarut lah yang dia cakap adalah, kalau nak tukar receiver dryer, wajib tukar expansion valve. Astaghfirullahalazim. Dia kata kalau tak tukar expansion valve tu boleh rosak. Siapa ajar ni dik? Siapa ajar ni? Tak ada. Expansion valve tak wajib tukar. Expansion valve hanya tukar bila ada problem. So sebab tu kita cocok pressure tu. Pressure tu kita detect, okay, pressure manifold pressure tu. So kalau kita gigi aircon, so dia akan cocok dua-dua dekat low dengan cold. Okay, so dia akan high dengan low lah, dua-dua dia akan cocok. Untuk tahu problem apa, itu je fungsi pressure tu. Untuk kita tahu apa masalah yang berlaku. Kalau high dekat, contohnya high dekat high, low tu standard, ada masalah dia. Kalau kat high tu dia normal, dekat low pula dia high, ada masalah dia. Setiap satu ada masalah tertentu. Bukannya main agak-agak je. Ada buku deh, ada buku. Sedih lah saya macam ni. Belajar tinggi-tinggi tapi belajar tak habis. Saya sebut pH diagram pun tak tahu, TS diagram pun tak tahu. Dia kata kalau tak tukar special valve tu, nanti pressure, apa yang akan mengubah pressure. Okey, kalau dia tak tahu asas pH diagram, TS diagram pun dia tak tahu, macam mana dia nak tahu apa fungsi expansion valve. Expansion valve ni fungsi dia untuk tukar pressure. So kat situ berlaku penurunan suhu secara mendadak. Okey, kat situlah yang akan menyebabkan temperature turun. So fungsi expansion valve tukar pressure, dia punya temperature pun turun. Itu je fungsi dia. So kalau kita tukar expansion valve pun tak ada fungsi pun. Kalau benda tak rosak, kenapa nak tukar? Kenapa kita tukar receiver dryer? Receiver dryer ni ada saya cerita sebelum ni. Kenapa wajib tukar? Setiap kali kalau kita ada kebocoran ke, tukar kompresor ke, receiver dryer wajib tukar. Sebab dalam tu dia akan simpan air. Okay, so sama macam dekat dalam kasut. Kalau kasut kita beli baru kan, ada ni kan, apa, silika gel. Dekat dalam tu pun sama, ada benda tu. So kalau kita dah biar dekat udara, so nanti lembapan banyak masuk dalam tu, and then dia dah penuh. Itu tu dia punya function. Jadi kalau kita tak tukar, benda tu dah penuh dengan air. Benda tu, receiver dryer tu dah penuh dengan air. Lepas tu kita vacuum, kita buang lembapan. Tapi lembapan dalam silika gel dekat dalam receiver dryer tu still wujud lagi. Jadi kalau ada masalah aircon, wajib tukar receiver dryer. Kalau kita buka, contohnya kita tukar kondenser, tukar evaporator, tukarlah apa pun, kalau kita buka dah terdedah dekat udara yang sekitar kita ni, ambient air ni, okay, wajib tukar receiver dryer. Dan tolonglah jangan wajibkan tukar expansion valve. Membazir. Expansion valve tu sekarang tu lebih mahal. Tu kalau kereta biasa macam kereta ni. Kalau kereta mahal-mahal tu dah lagi mengagut harga dia. Ingat Okey, seterusnya dia pun masukkan lagi gas. So saya pun tengok saya masukkan dekat temperature mana. Okey, temperature saya nak pressure paling, temperature paling sikit lah. Tapi kompresor tak mati-mati. Okey, nampak tak? Tu je lah silapnya kalau kita masukkan gas by pressure. Pressure dah cukup, tapi sistem memerlukan lebih banyak lagi gas. So kita perlukan refrigerant yang lebih banyak daripada sepatutnya. So contohnya kalau dia masukkan tadi 400 gram, sebenarnya kereta ni perlukan 500 gram. Sebab saya dah pakai kompresor
Sebab kereta ni pakai kompresor 1.5. Jadi perlukan gas yang besar. So perlukan gas yang lebih sikit sebab dia punya sistem dah besar. Sebab dia punya kondenser pun dah panjang daripada sepatutnya. Sebelum ni pendek. So kalau ada Wira ke Satria yang dia punya tu pendek, lepas tu panjang, okay, nampak ada dua perbezaan. Alright. So jadi ingat pergi kedai aircon yang kalau ada mesin, pastikan dia mesin. Mesin pun janganlah 5 minit. Tapi kalau awak nak biarkan, biarkanlah terpulang lah 5 minit pun 5 minit. Asalkan vacuum. Tolonglah, janganlah pergi dekat kedai yang tak ada aircon. Kedai aircon yang tak ada vacuum. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Rosak kompresor awak nanti. Mungkin sekarang awak tak rosak. Mungkin dah pengguna seterusnya. Mungkin setahun lagi awak nak jual, lepas tu orang seterusnya lah yang uruskan kan, padan muka dia. Tak boleh lah macam tu. Aircon ni, kompresor sebenarnya takkan rosak pun kalau kita jaga elok. Kita jaga minyak dia. Setiap 50,000 km kita tukar minyak. 50 ke 20,000 ke terpulang lah. Yang penting tukar lah. Janganlah seumur hidup tak pernah servis langsung. Saya pernah cerita sebelum ni juga dekat kereta adik saya, mana dia dah servis and then masalah pun hilang. Dah tak ada bunyi ketek-ketek. So saya dapat elakkan kompresor kereta ada problem. Kalau siapa yang pakai Azia mesti tahu yang mana lebih je 3 tahun kompresor akan kong. Sebab minyak tak tukar langsung. Mana boleh, tak boleh. Minyak hitam awak tukar, minyak kompresor awak tak tukar. Bukan minyak kompresor, kita panggil minyak aircon. Okey, wajib tukar. Okey, so sekarang ni inilah masalah kedai-kedai dekat Malaysia ni. Tolong kita wajib vacuum. Wajib vacuum. Jangan tak vacuum langsung. Okey, itu sajalah saya punya membebel lah hari ni, senang cakap. Saya stres. Saya belajar. Nasib baiklah pekerja tu nak dengar. Bos dia terpulang lah. Berdosa lah, senang kata berdosa. Saya tak boleh nak cakap. Itu dia dengan Allah lah. Minta maaf lah. Tapi fikir sendirilah. Dia dah rosakkan banyak kompresor. Kompresor orang rosak. Bila ada lembapan boleh menyebabkan pengaratan. Pengaratan akan menyebabkan kompresor boleh rosak dan cala dan apa sajalah yang akan menyebabkan kompresor tu rosak. Akhirnya ialah dia berjaya buat sale. Mungkin bukan dia, mungkin kedai lain, tapi still berjalan lah. Saya agak kecewa. Kalau saya buat kedai aircon kan, ramai tak agaknya peminat? Boleh tuliskan komen kat bawah. Kalau nak saya on kan kedai aircon, tuliskan komen kat bawah. Dan kalau nak saya at least lah tunjukkan secara manual bagaimana cara sebenarnya untuk kita vacuum dan untuk kita masukkan gas ikut berat. Boleh komen kat bawah dan saya akan usahakan. Saya akan cuba keluarkan modal mungkin sedikit je. Saya akan minta ada sponsor ke kan. Kalau ada orang nak sponsor, kalau ada mesin dan nak minta saya gunakan kedai-kedai aircon dekat luar sana, saya bukan sekadar saya nak share ilmu. Kalau ada nak saya ajar ataupun nak saya sharingkan, tolonglah bagi tahu. Saya boleh ajar. Saya boleh datang, saya boleh sharingkan ilmu yang saya ada. Saya tak nak simpan seorang-seorang. Benda ni dekat luar negara memang dah cakap gunakan mesin tu. Kalau gunakan mesin tu, letak setengah jam, bukan 5 minit. Okey. Alright, Assalamualaikum. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum, bye bye.